Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam, amma ba'd. Kita mulakan kuliah pada tengah hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuan-tuan dan puan-puan, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita merafa'kan kesyukuran hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala terus mengurniakan kepada kita pelbagai nikmat-Nya, hidayah dan taufik. Mudah-mudahan segala kurniaan tersebut akan menjadikan kita sebagai seorang hamba yang benar-benar beriman, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, insya-Allah pada tengah hari ini kita sambung pengajian hadis dan kita akan masuk kepada topik yang baru, kelebihan, kefakiran dan kemiskinan orang Islam. Sebelum kita masuk kepada topik ini, ada dua hadis yang belum kita selesaikan dalam kuliah yang lepas. Jadi insya-Allah kita selesaikan dua hadis tersebut dalam dua siri kuliah yang lepas. Kemudian kita masuk kepada topik ataupun tajuk yang baharu. Dalam grup ini saya tengok dekat sini ada 36 peserta. Pada minggu lepas ada ramai, mungkin kena share lagi lah, ataupun kena sampaikan, yang ada grup WhatsApp tu boleh sampaikan program ini, boleh wawarkan program ini kepada rakan-rakan yang lain, sama ada di UiTM Johor ataupun UiTM kampus Cawangan yang lain. Nampak agak berkurangan, sebab dia punya pesertanya jauh kalau kita nak bandingkan pada minggu yang lepas, ataupun mungkin sekarang ni tengah sibuk dengan urusan exam dan seumpamanya, kita fahamlah. Baik, jadi mungkin saya sebut sedikit tujuan kita mengadakan kuliah ini, iaitu berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah, taraktu fikum amrain lan tadhillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnata kitaballah wa sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana apabila kamu berpegang kepada dua perkara ini, maka kamu tidak akan sesat. Yang pertama adalah kitab Allah, iaitulah Al-Quran, dan yang kedua sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun hadis. Maka justru itulah kita mengambil masa dalam 1 minggu kita bekerja 1 jam untuk kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam kehidupan kita. Baik, saya nak sambung dengan 2 hadis yang terakhir pada dalam tajuk yang lepas, iaitu hadis yang ke-8 dan hadis yang ke-9. Okey. Apa ni, boleh dengar suara saya dan boleh nampak slide ni dengan jelas? InsyaAllah boleh Ustaz. Okey, baik. So kita sambung dengan 2 hadis yang terakhir. Saya baca yang warna merah iaitu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul la'inain qalu wa man la'inani ya Rasulullah qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas atau fi dhillihim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maksudnya iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, peliharalah diri kalian daripada al-la'inain, 2 pengundang rahmat. 2 pengundang laknat. Al-la'inain. Al-la'inain ni maksudnya ittaqu al-amrain alladzaina yajlibani la'natan nas. Maksudnya 2 perkara yang mana dia mengundang laknat. Mengundang laknat daripada manusia. Kena jaga 2 perkara ini. Para sahabat bertanya, apakah 2 pengundang laknat itu? Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang membuang air besar di jalan orang ramai ataupun di tempat teduhan mereka. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab At-Taharah nombor 269. Baik, jadi apa pengajaran hadis ni? Para ulama menyatakan bahawa larangan ataupun peringatan yang Nabi sebut ni ataupun larangan Nabi supaya jangan membuang air besar di jalan tempat laluan orang ramai ataupun di bawah teduhan, maka jumhur ulama menyatakan larangan itu hukumnya adalah makruh. Jumhur ulama. Tetapi menurut Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah, larangan ini hukumnya adalah haram sebab dia adalah satu bentuk iza. Maksudnya iza ni satu bentuk, kita kata, perkara yang menzalimi, yang menyakiti orang-orang Islam. Jumhur ulama kata hukumnya adalah makruh. Tetapi sebahagian ulama, di antaranya Syekh Zakaria Al-Ansari, menyatakan perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Kerana dia menyakiti orang-orang Islam. Dan para ulama juga menyatakan bahawa perbuatan ini, Syekh Zakaria Al-Ansari juga menyatakan perbuatan ini termasuk di dalam
al-kabair. Al-kabair ni maksudnya perbuatan dosa besar yang mana dilaknat punya. Dilaknat pelakunya. Baik. Maka para ulama juga membincangkan. Yang pertama, ada dua tempat. Dia ada dua tempat yang dilarang. Yang pertama di tempat laluan orang. Satu. Dan yang kedua di tempat orang berteduh. Tempat laluan ni kita maklumlah. Baik. Maka yang berkaitan dengan tempat orang berteduh, maka di sini ada perbincangan para ulama. Para ulama menyatakan dilarang membuang air besar di tempat yang mana tempat berteduh itu adalah tempat berteduh untuk tujuan-tujuan yang diharuskan, al-mubah. Mungkin kalau hari inilah kita bagi contoh, tempat mungkin kita kata kalau di jalan tu, highway tu, mungkin ada satu ruang yang kecil, tempat yang mana kalau hujan ada penunggang motosikal, dia akan berhenti. Maka itu tempat berteduh. Dan tempat berteduh itu adalah tempat yang mana mereka dia berteduh tu untuk tujuan yang baik. Dia nak bermusafir, nak berjalan, tiba-tiba hujan, maka dia berhenti sekejap. Itu maksudnya untuk tujuan yang baik. Maka jadi membuang air besar di tempat yang macam itu adalah dilarang. Sementara ada juga tempat berteduh yang digunakan untuk tujuan-tujuan yang haram, untuk tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan. Contohnya, dia berkumpul di sebuah tempat itu untuk berjudi. Dia satu, mungkin kalau istilah di pondok kecil ataupun orang sebelah utara kata dangau. Dia buat satu dangau, satu pondok yang kecil dan kumpul ataupun berteduh dekat situ untuk nak berjudi. Sabung ayam contohnya. Ataupun dia berkumpul dekat tempat berteduh tu untuk ghibah, untuk nak mengumpat. Duduk berteduh dekat situ nak membawang, makcik-makcik bawang, nak membawang. Maka kata para ulama, membuang air besar di tempat yang mana orang melakukan maksiat di situ, dia adalah fala karaha. Maka dia tidak ditegah. Sebab tempat tu tempat orang buat maksiat. Jadi bila dia buang air dekat situ, orang tak akan buat lagi maksiat di situ. Fala karaha. Ini yang perlu kita tengok dekat sini. Itu pengajaran yang pertama, iaitu larangan membuang air besar di tempat laluan orang ramai ataupun di tempat teduhan, tempat orang berteduh, tempat orang berehat. Baik, satu. Yang kedua, hadis ini juga memberikan pengajaran bahawa Islam menganjurkan supaya umatnya menitik beratkan kebersihan. Ala tahqiqin nazafah. Jaga kebersihan. Dan juga menjauhkan diri daripada perkara yang membawa kepada penyakit. Menjaga kebersihan, kita melindungi diri kita daripada perkara-perkara yang membawa penyakit, dan Islam juga menyuruh manusia supaya menjaga perasaan
dan memuliakan masyarakat. Jadi saya nak bagi satu contoh hari ini bahawa maksudnya kita boleh masuk dalam pengajaran ni juga kalau kita menggunakan tandas awam. Tak kisahlah di pejabat ke ataupun di mana-mana, maka kena jaga kebersihan. Jadi kalau selepas gunakan tidak di flush, keluar macam tu sahaja, maka dia termasuk dalam perkara yang dilarang oleh Islam. Ini hadis dia ni. Baik, selesai. Dan hadis yang terakhir untuk bab yang sebelum ini adalah hadis yang ke-9, ya, iaitu ya, an Hammam sami'tu Aba Hurairah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yushiru ahadukum ala akhihi bis-silah fa innahu la yadri la'alla asy-syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Ya. Wa fi riwayatin li Muslim qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yada'ahu wa in kana akhahu li abihi wa ummihi. Ini hadis yang terakhir dalam bab kita yang sebelum ini. Baik, maksudnya iaitu hadis ini telah diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, janganlah seorang daripada kalangan kalian mengacukan senjata tajam kepada saudaranya. Sesungguhnya dia tidak tahu, boleh jadi syaitan menarik senjata itu yang berada di tangannya, lalu dia masuk ke dalam jurang yang dalam disebabkan dia membunuh saudaranya. Dalam satu riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah berkata, Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengacukan besi, yakni senjata tajam kepada saudaranya, maka sesungguhnya para malaikat melaknatnya sehingga dia meninggalkannya, meskipun orang yang diacukan itu adalah saudara kandungnya sendiri. Jadi kita ambil kesimpulan hadis ni adalah Islam, ya, Islam menggalakkan, Islam menyuruh supaya umatnya menjaga keselamatan orang lain dan menjaga kehormatannya. Ini pengajaran yang pertama. Ya, Islam suruh kita jaga keselamatan orang lain dan menjaga kemuliaannya, kehormatannya. Ya, satu. Yang kedua, Nabi SAW dalam hadis ni melarang kita mengacukan senjata, sama ada dengan sengaja ataupun dengan bersungguh-sungguh, kerana dia boleh membawa kepada kedaratan. Hari ini senjata tu termasuklah pisau, termasuklah pistol dan seumpamanya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Birru dan Al-Bukhari dalam kitab Al-Fitan. Okey, baik. Saya selesaikan dulu dua hadis ni. Jadi kita insya-Allah kita teruskan dengan hadis yang berikutnya dengan topik yang baru. Sekejap saya share topik yang baru.
Okey. Jadi kita masuk pada hari ini, kita selesai topik yang lepas tu. Jadi kita masuk hari ini topik yang baru. Ni topik kita pada hari ini, kelebihan, kefakiran dan kemiskinan orang Islam. Ya? Baik. Okey, saya semak dulu. Okey, alhamdulillah. Kita punya ahli semakin bertambah. Ada 58. Okey. Jadi kalau ada persoalan sebagainya, silakan. InsyaAllah kita akan cuba jawab. Kalau ada pandangan pun boleh bagi pandangan. Okey, so dari ini saya akan cuba habiskan satu kuliah sahaja pada hari ini. Kita ada 5 hadis dan 1 ayat Quran. Ya, insya-Allah kita akan cuba selesaikan hadis yang berkaitan dengan ini. Saya menggunakan kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kepada Riyadhus Salihin sebagai panduan untuk kita buat huraian hadis ini. Okey, baik. Baik. Kita tengok kelebihan, kefakiran dan kemiskinan. Okay, hari ni sedikitlah sebelum kita masuk kepada hadis-hadis ayat Quran. Okay, kefakiran hari ni kita boleh tengok dalam pelbagai aspek. Saya bagi satu gambaran sebelum kita pergi kepada hadis. Okay, aspek yang pertama adalah kefakiran, kemiskinan dunia dan akhirat. Ini aspek yang pertama. Maksudnya ada orang yang miskin, ya, miskin, fakir di dunia, tapi akhirat dia kaya. Ada orang yang fakir, yang kaya di dunia, tapi akhirat dia fakir. Ada orang yang di dunia pun dia fakir, di akhirat pun dia fakir. Jadi maksudnya ada beberapa kategori dekat situ. Kefakiran. Okay? Ini satu aspek yang saya nak buka, cuba kita buka minda kita. Mungkin dekat dunia kita fakir, tapi kita nak supaya di hari akhirat kita jadi orang yang kaya. Cuma kalau boleh kita nak jadi dekat dunia pun kita kaya, dekat akhirat pun kita kaya. Itu yang the best lah, yang the best. Kita tak nak jadi dekat dunia kita fakir, dekat akhirat pun kita fakir. Ini memang sangat-sangat teruk. Okey, itu satu aspek. Yang kedua adalah orang menilai kefakiran dari segi harta, tapi tidak menilai kefakiran dari segi amalan. Sebab tu kita tengok Islam ni ajar kita suatu benda yang sangat hebat. Kita menilai manusia, kita menilai kefakiran, kemiskinan berdasarkan kepada penilaian harta, wang. Tetapi kita terlepas pandang menilai kefakiran dalam aspek amalan. Ada orang yang duitnya banyak tapi amalannya kurang. Jadi maksudnya dia kaya dari segi harta tapi fakir dari segi amal. Ada pula dalam situasi yang lain orang yang fakir dari segi harta tapi kaya dari segi amalan. Ini bagus. Dan yang lebih baik adalah dia adalah orang yang kaya dari segi harta dan kaya dari segi amalan. Ini yang paling baik. Harta dia banyak, amalan-amalan soleh dia, amal ibadat dia
pun banyak. Duit dia banyak. Sembahyang dia jaga. Sembahyang sunat dia jaga. Puasa sunat dia jaga. Zikir dia jaga. Baca Quran dia banyak. Sedekah dia banyak. Ini orang yang hebat. Ini konsep-konsep kefakiran yang perlu kita lihat. Ya, untuk kita nak faham situasi yang macam ni. Sebab kalau kita kaji, kita lihat bahawa Islam ini biasanya Islam wujudkan dalam dunia ni, dalam alam ni diberikan secara berpasangan. Berpasangan. Ada positif, negatif. Hitam, putih. Timur, barat. Utara, selatan. Ada kaya, ada miskin. Ini disebut sebagai sunnatullah. Ya, sunnatullah. Sebab tu kita tak boleh nak ubah. Ya, kita kena raikan sunnatullah. Memang Allah menjadikan manusia macam tu. Ya, ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik. Ya, perlu kita tengok. Dia tak boleh ada duduk tengah-tengah. Baik, baik. Kita lihat. Okay, yang pertama, Syekh An-Nabhani membawakan kepada kita ayat Al-Quran dalam suratul Kahfi ayat 28. Ya, saya bagi sedikitlah, kita share sedikit ilmu suratul Kahfi. Ya, cuba hafal ayat 1 hingga ayat 10 dan baca hari-hari. Ya, saya bagi satu sahaja fadilat. Dia ada, Al-Quran ni satu mukjizat. Ada banyak benda yang kita boleh ambil manfaat dekat situ. Salah satunya adalah ya, membaca suratul Kahfi, memahami kandungannya ayat 1 sampai 10, dia boleh memberikan ketenangan. Itu poin dia. Hari ni ramai orang yang stres, PKP. Ya, saya kadang-kadang baca, tengok apa di Facebook kawan-kawan, ada yang kata baiklah sekolah buka. Ni suamilah kata, dia kata dia tak sanggup tengok ya anak dia belajar dengan mak dia. Mak dia lebih garang daripada guru dekat sekolah. Dia kata biarlah anak dia pergi sekolah belajar cikgu. Ya, dia pergi sekolah belajar dengan cikgu dekat sekolah. Maksudnya macam-macam lah. Ya, macam-macam situasi dalam suasana sekarang. Maka salah satu daripada kaedah yang diajarkan oleh para ulama kita adalah membaca suratul Kahfi ayat 1 hingga ayat 10, cuba faham kandungannya, ya, insya-Allah dia akan memberikan ketenangan. Itu salah satu daripada tips untuk hari ini. Baik, suratul Kahfi ayat yang ke-28. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maksudnya, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di waktu pagi dan petang, dalam keadaan mereka mengharapkan keredaannya, dan janganlah kedua-dua matamu berpaling daripada mereka kerana menginginkan perhiasan kehidupan dunia ini. Saya tak nak bincang lagi ayat ni sebab kita dah syarahkan ayat ni dalam 2 tajuk yang lepas. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan yang hadir dalam kuliah yang 2-3 minggu yang lepas, insya-Allah kita dah selesai perbincangan. Jadi saya tak ulang lah.
Ya, perbincangan tentang ayat ni. Dalam tajuk saling mencintai sesama Muslim, muka surat 374. Kita dah bincang panjang lebar ayat ni. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sambung kepada hadis yang pertama. Ya, ingat ya, metod yang kita pakai bila kita bincang hadis ini adalah hadis yang pertama, maksudnya hadis yang pertama dalam bab kita pada hari ini. Ya, bab kita hari ini adalah mengenai kelebihan kefakiran dan kemiskinan orang Muslim. Okey. Jadi hadis yang pertama ni maksudnya hadis yang pertama dalam ni, dan dalam kurungan sebelah satu ni nombor 254 adalah hadis ini, kedudukan hadis ini dalam kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Sebab Syekh An-Nabhani diambil hadis daripada kitab Riyadhus Salihin dan disusun balik. Dia hanya ambil dalam dua riwayat sahaja. Yang pertama riwayat Al-Bukhari dan yang kedua riwayat Muslim. So maksudnya ya, dalam kurungan ini merujuk kepada hadis yang ada dalam kitab Riyadhus Salihin. Jadi kalau nak check balik, nak counter balik, cari hadis 254 dalam Riyadhus Salihin, kita akan jumpa. Ini yang saya dah ambil lah, saya dah proses, saya dah ambil. Saya dah keluarkan macam ni. Baik, kita lihat apa hadisnya. Ya. Yang tu hadisnya berbunyi, ya. Sami'tu Harithata bin Wahb al-Khuza'i qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'ifin law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawazin mustakbirin. Ya, okey, cuma start daripada minggu ni, ya, saya tukar sedikit kaedah, saya highlightkan, saya gariskan perkataan-perkataan yang kita nak bincang sedikit. Okey, kita akan tengok sikit nanti. Baik. Sebelum kita bincang perkataan tu, kita lihat kepada terjemahan. Okey. Maksudnya hadis ini telah pun diriwayatkan daripada Harithah bin Wahbin. Ya, kata Harithah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah saya khabarkan kepada kalian tentang penghuni syurga. Ya, Nabi nak bagi tahu kita tentang penghuni syurga. Baik, penghuni syurga ni saya gariskan ahlil jannah. Ya, maka saya rujuk kepada kitab Nuzhatul Muttaqin. Maka dalam Nuzhatul Muttaqin dia sebut maksud ahli syurga ini adalah sebahagian besar penghuninya. Jadi Nabi nak ceritakan tentang sebahagian besar penghuni syurga. Kemudian Nabi pun sebutkan, iaitu setiap Muslim yang lemah dan dihina manusia disebabkan kefakirannya. Okey, dalam bahasa Arab disebut kat sini adalah dalam teks dia dha'ifin mutadha'ifin. Yang lemah, ya, yang lemah dha'if dan mutadha'ifin, dihina manusia. Dha'if ni maksudnya lemah, mutadha'ifin ni maksudnya yang diremehkan.
Dia lemah ni kerana apa? Ha? Ha. Maksud dha'ifin mutadha'ifin, yang lemah dan dihina manusia ni, maka disebut oleh para ulama maksudnya adalah orang yang bersifat tawadhu'. Ya. Dan juga orang yang lemah keadaan ataupun statusnya, selalu diremehkan oleh orang lain. Itu dha'ifin mutadha'ifin. Ya. Ada sebahagian para ulama mentafsirkan maksud dha'ifin mutadha'ifin adalah orang yang merendahkan diri kepada Allah dan menunjukkan kehinaan di sisinya. Ini dha'ifin mutadha'ifin. Dia merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menunjukkan betapa rendahnya, betapa hinanya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan Nabi sebut lagi, jika dia bersumpah atas nama Allah, jadi orang yang dha'ifin mutadha'ifin ni, kalau dia bersumpah atas nama Allah, tentu dia akan memenuhinya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhinya. Dia bersumpah dengan nama Allah. Ada kata wallahi sekian. Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi. Ni ya. Lau aqsama 'ala Allah la abarrahu. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah akan memenuhinya. Maksudnya, bila dia bersumpah sambil mengharapkan sifat pemurah Allah, nescaya Allah akan memberikan apa yang diinginkannya. Baik. Kemudian Nabi sambung lagi. Itu ciri penghuni syurga. Majoriti penghuni syurga adalah orang Islam yang lemah dan orang Islam yang diremehkan oleh orang lain. Baik. Maka Nabi sambung lagi. Mahukah saya khabarkan kepada kalian tentang penghuni neraka? Ya, penghuni neraka. Kalau tengok dekat sini, saya gariskan ahlin nar. Maksudnya apa? Penghuni neraka ni ciri-ciri dan perbuatan mereka. Apa ciri-ciri ahli neraka? Iaitu setiap orang yang berperangai kasar, banyak dosa, lagi menyombong diri. Hadis ni Nabi tahu kita ciri penghuni syurga, ciri penghuni neraka. Ciri penghuni neraka apa? Orang yang berperangai kasar. Ya, orang yang disebut sebagai utullin. Kemudian orang yang jawazin, orang yang banyak dosa, dan mustakbirin, orang yang menyombongkan diri. Baik, apa pengajaran hadis ini? Ya, pengajaran hadis ini adalah yang pertama sekali, Islam melarang umatnya bersikap kasar dan sombong. Ambil kat sini ya, jangan kasar dan jangan sombong. Di lembut tu bukan jadi lembut au tu. Kumpulan maknya au tu. Itu lain lembut dia, itu lembut yang lain macam. Ya. Baik. Yang kedua adalah Islam menganjurkan supaya tawadhu' kepada umat Islam yang lain. Kita sentiasa merendah diri dengan umat Islam yang lain. Sikap bertawadhu' dengan umat Islam yang lain. Yang ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath,
surah 48 ayat 29. Itu pengajaran hadis yang pertama. Baik. Hadis yang kedua. Saya nak pergi laju sikit lah sebab saya nak habiskan insya-Allah 5 ni supaya kita masuk kepada tajuk yang baru pada kuliah minggu hadapan. Memberi bantuan dan mencipta suasana harmoni. Baik. Hadis yang kedua. Yang merah ni kita tak baca Kita ambil yang hitam. An Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi annahu qala marra rajulun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala li rajulin indahu jalisun ma ra'yuka fi hadha faqala rajulun min ashrafin nasi hadha wallahi hariyun in khataba an yunkaha wa in syafa'a an yushaffa'a. Qala fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma marra rajulun akhar faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ra'yuka fi hadha? Faqala ya Rasulullah hadha rajulun min fuqara'il muslimin hadha hariyun in khataba alla yunkaha wa in syafa'a alla yushaffa'a wa in qala alla yusma'a liqawli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadha khairun min mil'il ardi mithla hadha. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, hadis ni satu cerita yang menarik. Kita tengok terjemahan dia. Pernah ada seseorang lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia kata ada seseorang lelaki lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lalu baginda bertanya kepada seseorang yang duduk di sisinya. Baik. Siapa yang lalu ni? Siapa yang lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lelaki yang pertama dia lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa lelaki ni? Ya, maka para ulama hadis menyatakan lelaki tersebut adalah Aqra bin Habis. Satu hari seorang sahabat bernama Aqra bin Habis dia lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada seseorang yang duduk di sisi Nabi, sebelah Nabi ni, apa pendapat kamu tentang orang ini? Tentang orang yang lalu tu, tentang Aqra bin Habis. Maka lelaki di sebelah Nabi menjawab, orang tersebut termasuk daripada kalangan manusia yang mulia. Demi Allah, layaklah jika dia meminang, pasti akan diterima. Sebab dia ni orang yang mulia, Aqra bin Habis ni orang yang mulia, kalau dia pergi meminang, maka peminangannya, pinangannya akan diterima. Demi Allah, ya, jika dia meminta bantuan, pasti akan dibantu. Ini pandangan lelaki di sebelah Nabi terhadap orang yang lalu, iaitu Aqra bin Habis. Ada yang berkata yang lalu itu adalah Uyainah bin Hisn. Jadi ada dua pendapat. Satu kata Aqra, satu kata Uyainah. Baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya lagi, apa pendapat kamu tentang orang ini?
Lalu datang pula lelaki yang kedua. Dan Nabi tanya lagi kepada orang yang duduk di sebelah dia, apa pandangan kamu tentang orang ini? Maka dia menjawab. Lelaki yang di sebelah Nabi menjawab, wahai Rasulullah, orang ini termasuk daripada kalangan orang-orang Islam yang fakir. Yang lalu yang kedua ni, dia adalah orang Islam yang fakir. Layaklah jika dia meminang, tentu akan ditolak. Disebabkan dia ni fakir, miskin, kalau dia minang, maka pinangan dia akan ditolak. Jika dia meminta bantuan, tentu dia tidak akan dibantu. Jika dia berbicara pula, tentu tidak ada orang yang mahu mendengar kata-katanya. Siapa, tuan-tuan, lelaki yang kedua ni? Sekejap lagi saya beritahu. Ya. Kemudian, lalu Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda Nabi? Ya. Bila Nabi dengar macam tu, apa Nabi kata? Orang ini, ya, iaitu lelaki yang kedua tadi, orang Muslim yang fakir lebih baik daripada seisi dunia berbanding dengan orang yang tersebut, orang yang kamu puji. Baik, siapa lelaki yang kedua? Para ulama hadis menyatakan lelaki yang kedua itu adalah Ju'ail bin Suraqah Al-Ghifari. Ju'ail bin Suraqah Al-Ghifari. Dia ni orang yang miskin. Jadi disebabkan bila dia miskin, maka kalau pergi meminang, orang tak pandang. Kalau dia minta bantuan, orang tak nak tolong. Kalau dia bercakap, orang tak hiraukan ucapannya. Jadi ada dua situasi hadis ini. Baik, kalau kita lihat kepada masyarakat kita hari ini, muhasabah dalam masyarakat kita hari ini, berlaku tidak perkara ini? Maka jawapannya pasti berlaku dalam suasana yang macam ini. Ya, baik. Jadi inilah panduan yang Nabi bagi tahu kepada kita. Maka apa pengajaran daripada hadis ni? Yang pertama adalah Islam menganjurkan supaya tidak menghina orang yang fakir dan mereka yang tidak popularnya. Yang tidak popular. Jangan hina orang yang fakir, orang yang tidak popular. Kalau orang yang popular, orang yang terkenal, dia sebut apa, kita semua betul. Betul. Satu. Yang kedua, hadis ini mengajarkan kita bahawa nilai seseorang terletak pada ketakwaan, bukan kerana nasab atau kehormatannya di kalangan kaumnya. Pengajaran yang kedua. Nak menilai seseorang, nilai berdasarkan ukuran ketakwaan, bukan berdasarkan nasab, keturunan ataupun kehormatannya, kemuliaannya. Dua. Yang ketiga, hadis ini menganjurkan supaya menikahi. Kalau nak kahwin, carilah pasangan yang soleh dan solehah, meskipun susah, kerana agama mereka sangat memadai. Orang yang soleh, orang yang solehah, walaupun dia susah, tapi disebabkan dia soleh, solehah, berpegang kepada agama, itulah kunci kebahagiaan. Tambah pula dia soleh, solehah, orang yang kaya, lagi bagus.
Tapi nak dapat package yang macam tu payahlah. Nak cari pasangan yang letak pertama dia soleh, soleha. Kemudian yang kedua dia kaya. Yang ketiga dia cantik, payah. Paling mudah cari yang soleh dan soleh. Bukan cari orang yang nama dia Saleh. Jangan salah faham pula. Jangan cari macam tu pula. Yang cari namanya Solehah. Kan ada ramai nama orang Solehah, ramai orang yang namanya Soleh, tapi belum tentu lagi. Itu pengajaran yang ketiga. Baik. Pengajaran yang keempat adalah orang yang tidak memperolehi bahagian di dunia boleh dengan mudah menutup kekurangan itu dengan amal-amal soleh dan ketakwaan. Orang yang Allah Subhanahu Wa Taala uji dia dengan dia tak dapat kekayaan di dunia ni, maka dia boleh tampung dengan cara dia memperbanyakkan amalan soleh dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu 4 pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis yang kedua. Baik, ada masa satu lagi, tak sempat juga nak habis. Kita ambil satu lagi hadis untuk kita bagi perhatian, muhasabah diri kita. Baik. Hadis yang ketiga ni berbunyi, yang ni pun panjang Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ihtajjatil jannatu wan naru faqalatin nar fiyal jabbaruna wal mutakabbirun wa qalatil jannah fiyya du'afa'un nasi wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innakil jannatu rahmati arhamu biki man asya'u wa innakin naru azabi u'adzibu man asya'u walikilaykuma alayya mil'uha. Allahu Akbar. Satu muhasabah untuk kita tengok diri kita. Maksudnya daripada Nabi SAW yang mana baginda bersabda, syurga dan neraka telah berselisih. Syurga dan neraka telah berselisih. Kat sini disebut ihtajjat. Ihtajjat. Ihtajat ni maksudnya berdebat. Syurga dan neraka saling argue. Syurga argue kepada neraka, neraka argue kepada syurga. Baik. Kata neraka, di dalamku terdapat orang-orang yang kasar dan menyombong diri. Syurga pula berkata, di dalamku terdapat orang-orang Muslim yang lemah dan miskin. Lalu Allah menghakimi kedua-duanya dengan berfirman, sesungguhnya engkau adalah syurga yang merupakan rahmatku. Aku mengasihi sesiapa sahaja yang aku kehendaki denganmu. Sesungguhnya engkau adalah neraka yang merupakan azab siksaku. Aku menyeksa sesiapa sahaja yang aku kehendaki. Akulah yang akan menentukan para penghuni bagi setiap kalian berdua. Baik. Tengok dekat sini. Perkataan fiyal jabbarun. Jabbarun ni maksudnya orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Ni kata neraka. Dalam aku ni, orang yang akan masuk dalam aku ni ajabbarun, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong. Maka kata syurga, fiya du'afa'un nas, orang-orang yang lemah. Para ulama hadis menyatakan du'afa'un nas ni, orang lemah ni adalah orang-orang yang tawadhu'.
ataupun orang yang dianggap lemah oleh orang lain. Wa masakinuhum, dan orang-orang yang miskin. Baik. Faqadallahu bainahuma, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa pengajaran hadis ni? Bila syurga dan neraka ni masing-masing argue satu sama lain, maka maka Allah sebut sini, Allah kata syurga ni adalah rahmat dia, maka Allah berhak mengasihi sesiapa sahaja yang Allah nak. Sementara neraka ni adalah azab Allah Ta'ala, maka Allah boleh seksa siapa sahaja yang Allah nak. Jadi apa pengajarannya? Pengajarannya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia dalam keadaan merdeka. Pegang yang ni tuan-tuan. Allah biarkan manusia dalam keadaan merdeka. Maksudnya apa? Manusia boleh pilih nak buat apa sahaja yang dia inginkan. Kita boleh pilih. Dan pada masa yang sama, Allah menjelaskan yang mana yang hak, yang benar, yang mana yang batil. Pilih, manusia pilih. Manusia pilih. Dan Allah tahu. Manusia ni akan pilih yang macam mana. Tapi Allah dah bebaskan kepada manusia untuk pilih. Ini yang pertama. Jadi bila kita baca hadis ni, kita dapat faham bahawa kita kena pilih perbuatan yang benar, yang hak. Jangan buat perkara yang batil. Sebab ada syurga, ada neraka. Selalu saya sebut, tuan-tuan guru kita selalu ingatkan, apa sahaja yang kita nak buat dalam dunia ni, fikir, ni pahala atau dosa. Kalau pahala, tafadhal, teruskan. Tapi kalau dosa, berhenti. Maka dalam kuliah hari ni saya ingatkan balik, apa-apa benda yang kita nak buat, kita gunakan pertimbangan tu. Nak buat perkara ni, dosa, pahala. Kalau pahala, terus. Kalau dosa, berhenti. InsyaAllah selamat dunia akhirat. Okey, pengajaran yang kedua. Hadis ini memberikan khabar gembira bagi orang mukmin yang miskin dan ditindas dengan syurga, dan ancaman kepada mereka yang sombong dengan balasan neraka. Jangan risau. Orang mukmin yang lemah, yang ditindas, jangan risau. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga. Sebaliknya, orang yang sombong, yang takabur, jangan risau. Dia akan diazab dengan neraka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sempat 3 hadis, ada 2 hadis yang tak sempat kita bincangkan. Saya rasa mungkin setakat itu. Jadi ada apa-apa soalan untuk borang kehadiran, boleh isi pada bahagian chat tu. Diletakkan link kehadiran. Okey, dan yang terakhir sebelum kita tamat pada tengah hari ini, saya nak maklumkan satu program baru yang insya-Allah kita akan mulakan pada hari Sabtu ini. Saya offkan, saya stop sharing. Saya tunjukkanlah. Saya tunjukkan posternya. Ni untuk maklumat semualah.
Ya, tak keluar Okey, sorry. Okey saya sharekan yang ni. InsyaAllah kita mula pada 1 Rejab, hari Sabtu ni. Saya bukan apa, dah lama saya fikir program ni. Iaitu kita nak membudayakan bacaan Al-Quran, bacaan Al-Quran. Jadi insya-Allah kita mula pada hari Sabtu ni pagi, setiap pagi 7.30 pagi hingga 7.45 ataupun 7.50. Sasaran kita adalah satu hari satu muka surat Al-Quran. InsyaAllah kalau kita teruskan dalam masa 2 tahun kita akan tamat. Tengoklah kalau mungkin semuanya bagus, kita akan buat satu hari mungkin 1 ataupun 2 page. Tapi minimal 1 page kita akan baca kan, supaya setiap hari kita tak tinggal Al-Quran. Ini satu program yang baru. Jadi kita akan mulakan dengan Meet dulu. Lepas kita tengok kalau ada penyertaan yang ramai, baru kita akan tukar platform. Tapi untuk sebagai peringkat awal ni kita gunakan Meet lah, dia agak terhad. Itu sebagai makluman ya. Nanti insya-Allah pihak Perwani dia akan share lah Meet tu, apa link dia, kita akan mula pada Sabtu ni. Jadi sama-sama kita baca Al-Quran, kita perbetulkan sebutan, makhraj, tajwid dan seumpamanya. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran, Allah akan memberikan rahmat, memberikan keberkatan dalam kehidupan kita. Okey? Itu sebagai makluman lah. Baik, saya rasa itu saja untuk program pada tengah hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asri.